memberikan senyuman di wajah mereka. Tanda ingatan dan rasa cinta. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha paling bermakna buat mereka. Sertai ibadah korban di Bumi Anbiya bersama Aman Palestin. Tanda mengingati saudara yang jauh Nun di bumi Palestin, Syria dan Yaman. Masya Allah, kita terus bersemangat dengan pelbagai info dan juga ruang bagaimana untuk kita meneruskan, untuk kita beribadah, untuk kita melakukan ibadah kurban. Dan kali ini kita akan bersama dengan Aman Palestin yang mana 16 tahun pengalaman ibadah kurban di Bumi Anbiya. Kita akan bersama dengan pengurus besar pemasaran Aman Palestin iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farhan. Muhammad Fadhil, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, macam sebagaimana tajuk telah war-warkan, dah 16 tahun dah Aman Palestin ni punya pengalaman dalam menguruskan ibadah kurban di luar negara, khususnya di Palestin, Syria dan Yaman. Jadi Ustaz, apa faktor yang menjadikan ibadah korban ini sebagai satu usaha berterusan yang wajib untuk Aman Palestin laksanakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah 16 tahun pengalaman ni saya rasa bukan pengalaman yang singkat lah. Betul. Bukan sekejap. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kita ni terus istiqamah berjuang ini. Yang pertamanya kita lihat ibadah korban bukan syiar Islam. Syiar Islam yang sangat dituntut. Malah ada hadis Nabi sebut amal yang terbaik pada bulan Zulhijjah ataupun korban inilah kita laksanakan ibadah korban. Kita tumpahkan darah. Dan ada juga hadis Nabi sebut maknanya siapa yang mampu buat korban tapi tak laksanakan korban, maka jangan dekati masjid kami. Jadi syiar Islam ni sangat besarlah. Maknanya amal ibadah ini satu benda yang sangat besar yang sangat dituntut oleh Islam. Lepas tu yang keduanya, syiar Islam ni bukan untuk kita saja. Malah patut dinikmati, dirasai oleh saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan Yaman. Dan mereka juga berhak untuk merasai nikmat kelazatan ataupun nikmat syiar Islam ini. Malah mereka berada pada tempat yang sangat-sangat kritikal, sangat-sangat diperlukan dalam keadaan negara dijajah, dizalimi, dianiaya. Dalam masa yang sama mereka merupakan lambang kekuatan umat Islam. Kan? Tanpa mereka kita tak akan dapat lihat perjuangan Palestin ini, perjuangan di Syria, perjuangan di Yaman. Jadi mereka merupakan lambang kekuatan umat Islam. Yang ketiga, saya rasa faktor yang paling besar juga ialah 16 tahun inilah kepercayaan umat Islam lah kepada Aman Palestin. Kita laksanakan ibadah korban kan. 16 tahun pengalaman tanpa kita miss setiap tahun. Walaupun pandemik, walaupun dalam keadaan PKP, kita tetap buat korban juga. Sebab apa? Kita tahu mereka di sana sangat memerlukan bantuan kita semualah. Permintaan sangat tinggi. Malah kita di antara kemampuan kita juga, kita mampu untuk menyediakan ibadah korban ni. Kita buka sampai raya kedua. Raya kedua. Maknanya raya kedua 11 Zulhijjah kita masih buka lagi permintaan ibadah korban. Jadi dia di antara faktor-faktor yang menyebabkan kita terus istiqamah, nak pastikan kita dapat buat setiap tahun tanpa miss, dan insya-Allah manfaatnya sangat luar biasa kepada mereka yang di sana. Allahu Akbar. Dan Ustaz, ada juga yang tanya, apa perasaan kalau kita buat korban kat luar? Tanya, susahlah untuk kita nak bagi tahu perasaan. Tapi daripada pengalaman Ustaz, dan kalau dapat Ustaz kongsikan pengalaman bersama dengan para penonton, pengalaman melaksanakan ibadah korban di antaranya di Palestin ataupun di Syria ataupun Yaman. Okey, rasa Amy pun tahu kan, maknanya pengalaman kat Mesir ke, kat Timur Tengah ke, dekat negara Arab ni, Aidiladha ni lebih meriah berbanding dengan Aidilfitri. Sebab satunya memang mereka buat gotong royong lah, melapah, potong daging, bungkus dan sebagainya. Dan kebiasaannya ketika Aidiladha ni, maknanya jumlah haiwan korban banyak, sangat banyak dekat sana. Dan mereka dapat memberi manfaat kepada ramai orang yang memerlukan di sana. Itu pengalaman yang rasa memang tak dapat dirasai tempat-tempat lain lah. Tapi dalam masa yang sama kita lihat, saudara kita di sana dalam keadaan dicengkam, dalam keadaan yang kekurangan duit dan sebagainya. Jadi kita tak nak supaya disebabkan kekurangan duit tersebut, mereka tak dapat laksanakan ibadah korban. Jadi cuba bayangkan kita buat korban di sana, dengan setiap daging korban kita berikan kan, kita bukan bagi orang biasa ni. Kita bagi pada asnaf, ada anak yatim, ada keluarga miskin, ada ibu tunggal, ada para mujahid-mujahidah, maknanya orang-orang yang sangat-sangat memerlukan dekat Palestin, Syria dan Yaman. Jadi bayangkan kita berikan daging itu memang terukir senyuman, senyuman kat mereka tu. Saya bila kita buat korban ni, kita bagi daging ni, kita cuba bayangkanlah betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sertai korban. Kan kita yang buat wakil sebagai orang yang laksanakan korban pun kita rasa menarik, rasa memang seronok, apatah lagi bagi orang yang sertai itu dapat rasa sendiri kan.
betapa besar pahala yang Allah berikan kepada mereka lah. Itu di antara pengalaman yang saya rasa patut disertai oleh ramai orang supaya dapat rasa nikmat pahala tersebut. Patut kita suntik perasaan itu Betul. untuk terus bersemangat. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kempen ibadah korban di bumi ambil anjuran aman Palestin, kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada beza sikit. Ada perbezaan harga, kelainan harga. Jadi kalau Pak Ustaz kongsikan, kenapa harga kat Palestin lain, dekat Syria lain, Yaman lain, dan lain-lain, mahal pula lagi daripada Malaysia. Okey, memang mahal lah kita lihat ya. Memang harga di satu bagai lembu atau satu kambing dekat Palestin RM2,300. Untuk di Syria RM1,900. Dan kita ada yang package yang serendah bermula dengan RM700 lah. Itu satu ekor kambing dekat Yaman. Kenapa mahal? Satunya memang kita nak menjaga kualiti kita, kualiti korban yang kita buat. Kita boleh je letak harga yang murah tapi dapatlah yang kecil, yang beratnya memang ringan dan sebagainya. Jadi kita nak kekalkan kualiti tu dengan saiz yang besar, dengan berat yang besar supaya manfaatnya diberikan kepada lebih ramai orang. Jadi memang kat sana saiz besar. Kalau di Palestin kita bayangkanlah satu ekor lembu tu purata dalam 700 kg. Kalau Malaysia mungkin separuh, kan? Kambing pun dalam 70 kg ataupun 60 kg. Jadi besar. Bila besar ni daging banyak, manfaat pun lebih luas. Itu yang kita nak bawa. Dan kita lihat yang keduanya ialah cukai yang tinggi lah dikenakan. Dan yang ketiga, permintaan yang sangat tinggi yang kita rasa walaupun mahal tapi kita nak kekalkan kualiti dia dan manfaat dia berikan kepada lebih ramai orang. Dan kita sasarkan lebih 630,000 orang yang akan dapat manfaat daripada ibadah korban ini. Allah. Dan Ustaz, apa kaedah yang paling mudah untuk masyarakat menyertai ibadah korban di Palestin, Syria dan Yaman ni? Dan adakah dia terbuka untuk semua lapisan masyarakat atau bagaimana? Okey, kita ada beberapa cara lah. Yang pertamanya boleh melawati kita punya nama sawang jommenyumbang.com. Yang keduanya boleh hubungi pejabat kami lah yang tertera nombor telefon di kaca TV. Boleh hubungi nombor telefon kami ataupun hubungi pejabat kami yang terdekat dekat cawangan masing-masing lah, cawangan yang terdekat dengan anda semua. Dan kita buka sampai hari raya kedua, sampai 11 Zulhijjah insya-Allah. Dan pernah juga kita buka sampai hari ketiga, tapi insya-Allah kita kekalkan dengan raya kedua lah kita tutup insya-Allah. Jadi sangat mudah. Kalau nak pergi pejabat mungkin lebih senang lagi lah. Kita tanya sendiri dan kita ikuti sendiri perkembangan kami melalui medsos yang kami ada. Itu dia. Dan yang paling yang saya rasa semua orang dah bersemangat ni. Jadi apa antara kata-kata seluruh yang boleh Ustaz sampaikan kepada para pendengar yang dia dah berniat untuk melaksanakan ibadah? Saya ingat sebenarnya setiap daripada kita setiap tahun mesti kena ada satu maknanya peruntukan untuk ibadah kurban, tapi tak tahu nak melaksanakannya di mana. Okey. So saya nak mengajaklah, nak menyuruh orang ramai supaya kita sama-sama rebut peluang yang ada ini. 1 tahun sekali saja ibadah korban ini, jadi kita rebut peluang ini dan kita laksanakan korban ini, kita berikan kepada yang paling memerlukan. Jadi memang kat sana di Palestin, Syria dan Yaman ni, mereka ni kadang-kadang rasa daging ini hanya setahun sekali ketika raya korban. Dan mereka menanti bila masa Aman Palestin akan turun untuk kita bagi daging korban. Jadi saya menjuru orang ramai untuk sertai. Kita ada bermula serendah RM700 untuk satu ekor kambing di Yaman. Itu paling murah lah insya-Allah. Dan kita buka sampai 11 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita buat korban ini, kita bukan bagi pada orang-orang biasa, tapi kita bagi kepada asnaf, keluarga miskin, keluarga ibu tunggal, para mujahid-mujahidah, orang yang menjadi lambang kekuatan Islam yang mempertahankan tanah air milik kita semua. Allahu Akbar. Itu dia. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Aman Palestin yang telah membawakan misi dan visi kita kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah, jom kita berkorban bersama dengan Aman Palestin yang mana dah 16 tahun pengalaman ibadah korban di bumi Anbiya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Farhan Muhammad Fadil, pengurus besar pemasaran Aman Palestin. InsyaAllah kita doakan yang terbaik insyaAllah Ustaz. Dan juga semoga sampai apa yang kita hajatkan insyaAllah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada Aman Palestin, dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.